Wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subjek matematik menyambung tajuk masa dan waktu. Okey, hari ini kita akan belajar cara merekod waktu ataupun membaca uh, senarai aktiviti dan merekod masanya. Okey, kalau tengok buku teks muka surat 45, yang ada buku teks boleh buka buku matematik jilid 2 muka surat 45. Kalau tak ada buku teks boleh tengok dekat dalam video ni. Saya dah snapkan gambar. Okey, kita akan bincangkan cara merekod waktu berdasarkan senarai aktiviti yang diberikan. Okey, tengok sini penunjuk Ustazah ni. Okey, dekat gambar ni adalah contoh aktiviti. Okey. Tengok perempuan ni cakap, mari rekod waktu dan aktiviti ini. Okey, dekat sini dia tunjukkan satu hari apa aktiviti yang dilakukan. Okey, ini adalah aktiviti pada waktu pagi. Ini adalah jam. Okey, ini adalah aktivitinya. Maka jam ini menunjukkan pada waktu pagi. Maka bacaan jam adalah pagi. Okey, ini pun sama, pagi. Masih lagi dalam waktu pagi. Jam pagi. Okey. Ini pula ialah tengah hari, waktu tengah hari. Okey, ini aktivitinya. Kemudian ini adalah jam. Okey, jam, maka waktunya dibaca tengah hari. Okey, manakala yang ini pula ialah petang. Petang. Okey, maka jam ini dibaca waktunya adalah petang. Okey, kita cuba tengok dekat sini. Saya besarkan gambar. Kita tengok aktiviti di sebelah pagi ya. Pagi, tengok jam menunjukkan jarum pendek. Saya pesan untuk bacaan jam, kita kena tengok jarum pendek terlebih dahulu kemudian jarum panjang. Okey, jarum pendek menunjukkan pada nombor, nombor 8 tak sampai lagi, maka kita akan tengok nombor sebelumnya iaitu 7. Okey, 7 pada pukul 7 pagi, 7 minit yang ke, minit yang ke-45. Jarum panjang menunjukkan nombor 9. Nombor 9 ialah minit yang ke-45. Maka senaman pagi dilakukan pada pukul 7.40 minit pagi. Okey. Waktu ni jangan lupa ya, pagi ni penting sebab kalau tulis jam sahaja kita tak tahu berlaku pagi ke, malam ke. Okey. Okey, seterusnya aktiviti yang kedua. Tengok jarum pendek. Jarum pendek tak sampai lagi dekat nombor 9, maka nombor sebelumnya ialah 8. Pada pukul 8, minit yang ke berapa jarum panjang? 30. Pukul 8.30 minit pagi. Okey, aktiviti meniup belon. Okey, seterusnya. Tengah hari. Tengah hari. Okey, aktivitinya ialah makan. Okey, jam tengok. Jarum pendek pun dekat nombor 12. Jarum panjang pun nombor 12. Maka menunjukkan pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari. Kita cuma sebut 12 tengah hari. Okey, jarum panjang apabila dia menunjukkan pada minit ke-60, pada minit ke-60, kita tak baca 60 minit ya. Nombor minit yang ke-12 ni dia special sikit. Kita tak payah sebut. Kita cuma sebut minit-minit yang lain. 5, 10, 15, 20, 25. Yang lain ni semua kita sebut minit. Tapi bila sampai dekat nombor 12, kita tak sebut 60 minit. Sebab 60 minit itu bersamaan 1 jam. Kita dah sebut tadi dalam sebutan jam. Maka kita cuma baca pada pukul 12 tengah hari. Okey. Okey, seterusnya aktiviti di sebelah petang. Tengok jam, jarum pendek. Tak sampai lagi dekat nombor 4, maka nombor sebelumnya adalah 3. Okey, jarum panjang minit ke-25. Maka aktiviti main congkak pada pukul 3.25 minit petang. Okey, yang terakhir, cari harta karun.
Tengok jarum pendek, tak sampai lagi dekat nombor 6. Sebelumnya adalah nombor 5. Maka pada pukul 5 minit yang ke-20. Pukul 5.20 minit petang. Okey. Sekarang ni, yang kita baca tadi, maka kita boleh tuliskan dekat sini. Dekat bawah gambar tu dia ada sediakan jadual. Okey. Tengok ni. Waktu 7.45 pagi. Aktivitinya adalah selaman. Cuba kita tengok. 7 dekat sini 7.45 pagi. Aktivitinya adalah senaman. Okey. Ni seterusnya. Aktiviti meniup belon. Tiup belon. Tengok sini. Tiup belon ni. Pada pukul berapa? Tadi kita dah baca kan? Okey. Jadi cara tulisannya ialah maka kita tulis dalam nombor 8.2 minit yang ke berapa? 30. Okey, jadi dekat sini 8.30 minit pagi. Jangan lupa ya waktu. Waktu pagi. Jadi kat sini jawapannya 8.30 pagi. Okey. Okay, seterusnya. 12 tengah hari. Ni Tazah cakap tadi 12 tengah hari. Ni jam 12. Apa aktivitinya? Makan. Maka dekat sini kita boleh tulis makan. Macam tu. Okey, seterusnya. 3.25 petang. 3, tengok petang. Ni petang. Okey, jam 3.25 minit. 3.25 minit. Yang ni. 3.25 minit. Aktivitinya ialah ni. Main congkak. Okay, boleh tulis kat sini. Main congkak. Murid-murid boleh tulis dalam buku teks ya. Bagi yang ada buku teks, sambil-sambil tengok video ni boleh terus tulis dalam buku teks. Okay. Okay. Yang terakhir, cari harta karun. Cari harta karun. Tengok, ni gambar cari harta karun. Tengok pada jamnya. Pukul berapa tadi kita baca? 5.20 minit petang. Maka dekat sini kita tulis 5.2.20 minit petang. Okay, untuk jam ni, jangan lupa ya, titiknya mesti tulis 2 titik. Jangan silap tulis 1. Kalau tulis 1, dia akan jadi nombor perpuluhan. Kalau jam, dia mesti tulis dengan 2 titik. Okey, macam tu. Okey, ini adalah cara merekod aktiviti ataupun cara baca jam lah. Sama je, lebih kurang macam yang kita sebelum ni. Kita lebih kepada ulang kaji semula supaya kita lebih ingat. Dalam peperiksaan, kebiasaannya akan ada juga soalan macam ni. Dia tunjukkan aktiviti, kemudian lengkapkan jadual. Okey, kena pandai bacalah macam yang cikgu ajar tadi. Okey, baca jam, tengok waktunya sama ada petang, tengah hari, malam, pagi. Okey, tengok aktivitinya, tengok urutan masanya, tengok ni ada nak panah daripada pagi, tengah hari dan petang. Seterusnya boleh tengok muka surat sebelah iaitu muka surat 46. Kita lagi sekali. Kita buat lagi sekali bersama-sama melengkapkan jadual aktiviti. Bacaan waktu dan menyatakan aktiviti. Okay, supaya kita lebih faham. Sediakan pensel dan boleh tulis dalam buku teks masing-masing lah siapa yang ada buku. Kalau yang tak ada buku teks, boleh ambil kertas kosong. Okay, buat jadual macam ni. Okay, sambil saya tunjuk aktiviti, kita bincang sama-sama waktunya, boleh tulis dalam kertas. Okay. Lihat aktiviti hari kanak-kanak dalam gambar di sebelah. Lengkapkan jadual. Okey, ini adalah contoh kemungkinan dalam peperiksaan akan ada soalan macam ni. Diberikan aktiviti, senarai aktiviti dan dikehendaki untuk merekodkan waktu dan apakah jenis aktiviti yang dilakukan. Okey, ini adalah program hari kanak-kanak. Okey, bermula daripada seawal pagi, kemudian pada pukul sekian-sekian ni ada jam, setiap jam ni akan ada aktiviti.
Okey, yang pertama. Kita tengok aktiviti yang pertama. Tengok anak panah ni. Okey? Maksudnya aktiviti ini berterusan daripada atas sampai bawah. Tengok aliran anak panah. Jadi kita membuat kita menulis jadual ni berpandukan kepada anak panah, urutan anak panah. Okey, gambar yang pertama menunjukkan, okey, siapa boleh agak ni? Aktiviti beratur, bersama-sama, berdiri tegak, okey? Okey, biasanya ini adalah perhimpunan. Kita panggil sebagai perhimpunan. Okey, cuba tengok bacaan jamnya pula. Jarum pendek belum lagi sampai pada nombor 8, maka nombor sebelumnya adalah 7. Okey, pada pukul 7, minit yang ke jarum panjang dekat nombor 9, minit ke 45. Maka bacaan waktunya ialah pukul 7.45. Okey, kebiasaan perhimpunan kita buat pada waktu bila? Pagi, tengah hari, petang, malam. Okey, mestilah pagi. Kita pergi sekolah, pagi-pagi akan ada perhimpunan. Maka dekat jadual ni kita boleh tulis waktunya dulu pukul 7. Tulis nombor ya, pukul 7.45 pagi. Okey, tulis macam tu. Nampak tak? Okey, 7.45 pagi. Okey, dah tulis waktu. Seterusnya sebelah tulis aktiviti. Ini ialah perhimpunan. Tulis seru dalam buku teks. Macam tu. Dalam buku teks. Tulis kecil. Kalau tak muat, tulis kecil-kecil. Kalau lebih macam ni pun tak apa. Dalam kertas tu boleh buat besar sikit. Jadual ni. Okey, seterusnya tengok anak panah menunjukkan aktiviti yang kedua. Okey, tengok jam. Baca jam dulu. Okey, baca jam. Jam menunjukkan pada pukul 8, jarum pendek pada pukul 8, minit yang ke 15. Maka 8.15 minit pagi. Masih pagi ya. Sebab aktiviti ini ialah daripada aktiviti di sekolah, maka semestinya pagi. Ya, tak ada malam ya, pagi. Okey, kita baca pula aktivitinya. Tengok dekat gambar, ada dinyatakan di sini ialah nyanyian lagu patriotik. Maka boleh tulis dekat sini. Nyanyian lagu patriotik. Okey. Seterusnya, tengok anak panah. Kita pergi ke anak. Ni, gambar yang ketiga. Bacaan jam dulu. Jarum pendek. Belum sampai 10 lagi. Maka nombor yang sebelumnya ialah 9. Pukul 9.2. Minit yang ke? Jarum panjang dekat nombor 6. Minit yang ke 30. Okey, pagi. Masih pagi ya. Sebab ikut urutan. Kalau yang ni pagi, maka seterusnya masih pagi. Takkan tiba-tiba lompat jadi malam. Okey, masih lagi pagi. Dia kena ikut urutan pagi, tengah hari, petang, malam. Okey, 9 tak ada petang 9 sama ada 9 pagi ataupun 9 malam. Okey, kita tak panggil petang. Maka memang tak logik lah kalau malam. Mestilah pagi. Okey, tengok aktiviti dia pula. Dia tengah buat apa ni? Makan. Okey, kita boleh katakan dekat sini rehat pagi. Kat sekolah kan kita rehat pagi. Macam tu. Okay, seterusnya tengok anak panah yang seterusnya, tunjuk gambar dekat bawah ni. Tengok jam. Pada pukul berapa tu? Cuba tengok bacaan jam. Jarum pendek dekat nombor 10. Maka 10 pagi. Pada pukul 10, minit yang ke 10 minit. Ni nombor 2 ni. Jarum panjang dekat nombor 2. Minit yang ke 10. 10 pagi. Pukul 10, 10 minit pagi. Okay. Aktivitinya. Perhatikan betul-betul dalam gambar. Dia buat aktiviti mewarna. Ada gambar, ada pensel warna. Okey, kita boleh agak aktivitinya ialah mewarna. Okey, tulis sahaja mewarna. Okay.
Selain daripada kita boleh baca jam, kita juga harus pandai membaca aktiviti yang tertunjuk dalam gambar. Ada setengah gambar macam gambar ni, dia tak tulis pun ini gambar apa, tapi kita boleh agak aktiviti yang dilakukan dengan melihat gambar tersebut. Apa yang ada dalam gambar. Okey, perbuatannya dalam gambar. Okey, kita boleh agak apakah aktivitinya. Okey, seterusnya gambar menunjukkan gambar yang ke-5. Gambar yang ke-5, tengok bacaan jam dulu. Jarum pendek menunjukkan nombor 11. Okey, jam pada pukul 11 minit yang ke-25. Tengok jarum panjang ni dekat nombor 5. Maka minit yang ke-25 pagi. Masih lagi pagi ya. Okey. Selesai jam. Sekarang tengok aktiviti gambar ni. Apa gambar ni? Aktiviti apa ni? Pakai baju, ada tengkolok, buat gaya macam menumbuk. Okey. Aktivitinya ialah bersilat. Okey, aktivitinya ialah bersilat ataupun kita boleh cakap pertunjukan silat. Pertunjukan silat. Maksudnya ada pertunjuk ni lah, ada orang yang buat demonstrasi pasal silat. Okey, pertunjukan silat. Ayat itu lebih sesuai. Okey, seterusnya aktiviti yang terakhir. Kita tengok gambar yang terakhir, tengok pada bacaan jamnya. Tengok pada jam 2. Tengok jarum pendek dekat nombor 12. Hampir ya, paling hampir dengan nombor 12. Pukul 12, minit yang keberapa ni jarum panjang? Dekat nombor 6, minit ke-30. 30 minit. Pagi ke tengah hari? Okey, kalau dah nombor 12, kita akan assume dia adalah tengah hari. Kalau nombor 12, automatik akan jadi tengah hari. Okey. 12.30 tengah hari. Aktivitinya, tengok ni ada cikgu, ada murid, ada hadiah. Okey, kebiasaannya dekat hujung-hujung aktiviti mesti ada penyampaian hadiah. So, kita boleh agak dekat sini. Aktivitinya ialah penyampaian hadiah. Okey. Selesai kita punya jadual aktiviti. Okey, faham ya? Harapnya semua faham macam mana kita nak melengkapkan jadual aktiviti. Diberi gambar jam dan diberi gambar aktiviti, maka kita hendaklah membaca jam dan meneka apakah aktiviti yang ditunjukkan di dalam gambar. Okey.